Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembentangan kita pada hari ini adalah untuk membincangkan kajian tentang pengalaman yang dapat kita peroleh sepanjang kajian ini berlangsung. Jadi kami dari kumpulan kuliah 7, saya Nurul Alia Nadira binti Muhammad Zul dengan nombor metrik 211342. Nama saya Danisha Ragupati dengan nombor matriks 209858. Nama saya Muhammad Jayaprakash dengan nombor metrik 210468. Nama saya Satish Rao Ramlu, nombor metrik saya 210404. Nama saya Nur Aisyah Sazimudi Zazali, nombor metrik 210961. Nama saya Nur Atira binti Mansur, nombor metrik 212835. Nama saya Nikaira Amalia binti Sekalian, nombor metrik 210959. Okay, jadi untuk tajuk dan skop kajian, jadi isu yang telah kita pilih untuk dijadikan sebagai tajuk proposal kita ialah tentang isu buli cyber dalam golongan pengguna akaun media sosial terhadap isu cyberbully di Malaysia. Jadi skop kajiannya ialah tertumpu kepada semua golongan, terutama golongan yang mempunyai akaun media sosial. Seperti yang kita ketahui, majoriti masyarakat tanpa mengira had umur mempunyai akaun media sosial sebagai alat perhubungan. Penumpuan terhadap pengguna akaun media sosial adalah kerana ingin mendapatkan pendapat mengenai kes isu cyberbully yang telah menjadi satu trend bukan sahaja di Malaysia, malahan di pelosok negara. Kajian ini dijalankan di sekitar Universiti Putra Malaysia, Sedang, Selangor. Responden yang dipilih adalah dari kalangan pelajar lelaki dan perempuan tanpa mengira had umur. Tempoh kajian ini telah berlangsung selama 4 minggu. Jadi saya serahkan pada latar belakang kajian. Alright, terima kasih atas pendapat anda. Sekarang saya ingin mengatakan tentang latar belakang kajian ini. Bully cyber boleh didefinisikan sebagai penggunaan dengan niat, pengulangan maklumat, publicity maklumat yang dihantar, ketidaktahuan tentang pembuli dan teknologi maklumat yang bahaya. Secara ringkasnya, bully cyber merujuk kepada tingkah laku yang dasarnya dengan niat untuk merosakkan seseorang individu lain dari segi psikologi dengan menggunakan alat-alat elektronik. Pada era modernisasi ini, psikologi dengan penggunaan media sosial ini dalam kalangan remaja semakin meningkat. Melalui perkara ini, terdapat pelbagai kesan yang baik dan juga buruk yang dapat dilihat antara kalangan remaja. Yang salah satu kesan keburuk yang hangat kini dibincangkan ialah isu bully cyber ini. Bully cyber ini sudah pasti tidak asing bagi kita apabila kita sering digemparkan oleh media cetak dan media elektronik mengenai isu bunuh diri yang dilakukan oleh beberapa selebriti disebabkan tidak tahan dengan hinaan para pengikut mereka di media sosial. Begitu juga, untuk Universiti Putra Malaysia, ia merupakan sesuatu tempat ramai belia dan remaja menyambungkan pelajaran setelah menghabiskan pengajian menengah. Era kini yang mewajarkan ramai pelajar menggunakan media sosial demi pembelajaran dapat memberitahu bahawa sudah pasti terdapat kes jenayah bully cyber. Perkara yang amat menyedihkan ini tidak wajar dipandang remeh oleh masyarakat kerana isu ini adalah amat serius dan mampu memberi kesan buruk kepada hidupan harian seseorang pelajar. Dengan itu, hal ini akan menjejaskan fokus pelajar dalam pelajaran sekiranya perkara ini berterusan. Dan situasi ini juga dapat menjejaskan kehidupan dan juga masa depan seseorang pelajar. Oleh itu, saya rasa kita haruslah mengambil tindakan yang sepatutnya dalam berusaha untuk menimbulkan kesedaran tentang betapa serius perkara ini dalam kalangan pelajar. Tambahan pula, ini dapat membantu pelajar untuk mengelakkan sebarangan tindakan yang berbahaya seperti mencederakan diri
atau bunuh diri. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada objektif kajian. Terima kasih kepada Danesh, dan sekarang saya hendak membentang tentang objektif kajian. Jadi objektif terbagi kepada dua, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Jadi objektif umum merupakan pernyataan meluas tentang hasil kajian yang diharapkan untuk memberi gambaran tentang cadangan penyelidik, dan objektif khusus ialah tentang objektif umum yang perlu dipecah-pecahkan kepada bahagian yang lebih kecil dan merupakan ringkasan hasil yang dapat dicapai oleh penyelidik. Jadi secara umumnya kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti pendapat golongan pengguna akaun media sosial terhadap isu buli cyber di Malaysia. Manakala secara khususnya pula kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti latar belakang pengguna media sosial yang terlibat dalam buli cyber, mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan kes buli cyber berlaku, mengenal pasti kesan-kesan buli cyber terhadap mangsa, dan mencadangkan langkah-langkah untuk menghindari kes buli cyber di Malaysia. Seterusnya, ahli kumpulan akan membentang tentang metodologi kajian. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan membentangkan metodologi kajian. Lokasi yang dipilih dalam kawasan Universiti Putra Malaysia. Kaedah mendapat responden melalui platform Google Form yang disediakan. Dalam kajian ini, kaedah kuantitatif digunakan bagi memudahkan proses kajian tentang pendapat golongan pengguna akaun media sosial terhadap isu buli cyber di Malaysia. Kaedah ini digunakan secara kajian tinjauan dalam kawasan Universiti Putra Malaysia dengan menggunakan platform Google Form sebagai kajian soal sidik untuk mendapatkan responden. Tujuan pemilihan lokasi terbabit adalah kerana terdapat ramai mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Putra Malaysia menggunakan media masa dan akan berhadapan dengan masalah isu cyberbullying ini. Kemudian saya akan bagi kepada bawah. Okey, terima kasih Amalia. Soal yang dipilih dalam kajian kami adalah berdasarkan kaedah penggunaan sosial media dan mengkaji dari sudut emosi dari pengalaman mahasiswa atau mahasiswi yang pernah mengalami isu buli cyber. So, sebagai contoh, soalan terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu maklumat demografi, iaitu jantina dan umur, maklumat penggunaan sosial media yang dimiliki, lokasi tempat tinggal. Lepas tu soalan penglibatan responden dalam buli cyber, pendapatan responden tentang buli cyber, dan akhirnya pendapat responden mengenai cara menghadapi isu buli cyber. Lepas tu sampel kajian kami telah menembubual 7 orang melalui atas talian dengan menggunakan platform Google Form. Lepas tu saya ingin panggil orang lain untuk meneruskan. Okey, jadi untuk bahagian sampel kajian yang telah kami tetapkan adalah dengan melalui dua metod. Metod pertama yang telah ditetapkan adalah dengan melalui temu bual secara bersemuka. Bilangan responden yang telah kami temu bual secara bersemuka di Universiti Putra Malaysia adalah seramai 6 orang sahaja. Kriteria responden adalah dengan secara individu yang telah ditemukan secara bersemuka, itu mahasiswi serta mahasiswa Universiti Putra Malaysia daripada pelbagai kaum yang terdiri daripada Melayu, Cina dan India dengan secara sukarela bagi membantu dalam temu bual dan dapat memberikan pandangan secara meluas dan secara langsung serta pandangan yang berkaitan dengan cyberbullying ini. Untuk metod seterusnya saya memberi ruang kepada Nurul Atira untuk menyambung. Okey, untuk bilangan responden yang akan ditemu bual melalui atas talian dengan menggunakan platform Google Form 7 orang sahaja. Kriteria responden yang akan dipilih secara atas talian terdiri daripada pelajar yang pernah mempunyai pengalaman dalam cyberbully, 2 orang mahasiswa atau mahasiswi secara sukarela
untuk menjawab temu bual atas talian yang akan disediakan pihak intelektual yang terdiri daripada pensyarah yang mempunyai pandangan atau komen yang berkait rapat mengenai cyberbully, ibu bapa kepada mangsa yang pernah terlibat dalam menghadapi cyberbully, dan dua orang yang terdiri daripada netizen yang mempunyai pendapat berkaitan cyberbully. Itu sahaja. Lupa nak buka mic. Jadi saya rasa setakat ini pembentangkan Rasanya internet kawan tu dah lagging. Setakat ini saja saya rasa pembentangan kita. Terima kasih. Terima kasih Danish. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.